Selamat pagi, salam sejahtera. Inilah dia keputusan terkini kes rasuah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang berumur 69 tahun, jika didapati mempunyai prima facie, akan dipanggil untuk membela diri di mahkamah dan akan mendengar keterangan daripadanya dan saksi pembelaan lain. Saudara sekalian, perbicaraan ini sebenarnya telah bermula pada 24 Mei 2021 lagi dan pihak pendakwaan serta pembelaan telah selesai berhujah pada 7 September lepas. Ahmad Zahid Hamidi mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang diberikan terhadapnya, dikenakan terhadapnya. Antaranya ialah 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd sebagai dorongannya untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSSC di China dan sistem VLN, serta didakwa mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu ALN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di Seri Satria, Persin 16 Putrajaya dan di Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Ahmad Zahid Hamidi juga mengaku tidak bersalah terhadap 33 pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Zahid Hamidi didakwa sebagai Menteri Dalam Negeri menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.56 juta berhubung sistem VLN antara 2014 hingga 2017. Bagi 7 pertuduhan lagi, Ahmad Zahid turut mengaku tidak bersalah atas dakwaan sebagai Menteri Dalam Negeri memperoleh untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.15 juta, RM 3 juta, 15,000 Swiss franc dan AS 15,000 tanpa balasan daripada syarikat sama yang mempunyai hubungan dengan kerja rasminya. Didakwa melakukan kesalahan tersebut di Country Heights antara Jun 2015 dan Oktober 2017 mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekarang ini 40 wartawan tempatan dan asing telah diberikan pas untuk mengikuti prosiding berkenan menerusi satu pautan video di bilik mahkamah. Mahkamah juga menyediakan 30 pas bagi juru gambar dan juru kamera video yang ditempatkan di lobi kompleks Sukan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saudara sekalian yang dihormati, tumpuan pagi ini terarah kepada Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa untuk keputusannya. Sama ada Ahmad Zahid Hamidi perlu membela diri atau dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem VLN. Muhammad Yazid dijangka mengumumkan keputusan tersebut di akhir kes pendakwaan pada 9 pagi. Sekiranya mahkamah berpihak kepada pendakwaan, yakni mahkamah mendapati terdapat kes prima facie terhadap Ahmad Zahid, maka Presiden UMNO itu akan dipanggil untuk membela diri. Sekian dulu keputusan terkini daripada Mahkamah Tinggi. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Keputusan yang amat mengejutkan pagi ini, amat gemparkan seluruh Malaysia hari ini apabila Zahid Hamidi tewas lagi. Tewas kepada apa? Tewas pada diri sendiri. Kalah pada diri apa? Kalah pada diri sendiri. Hari ini Zahid Hamidi kantoi lagi. Memang kurang cerdik Zahid Hamidi ini. Saudara-saudara, pagi ini kita akan menunggu
keputusan. Pukul 9 pagi kita akan tunggu keputusan sama ada Zahid Hamidi akan dipanggil untuk membela diri atas berpuluh kes pertuduhan yang melibatkan rasuah dan sebagainya. Kita akan menantikan apakah nasib Zahid Hamidi sama seperti Bung Mukhtar yang akan diarah membela diri. Bagi mereka yang tak faham apa maksud bela diri, maksud dipanggil membela diri itu oleh mahkamah ialah mereka mempunyai kes yang kukuh untuk menyabitkan Zahid sebagai bersalah. Maksud bela diri ialah Zahid Hamidi perlu mempertahankan dirinya atas pembelaan yang telah dikenakan terhadap beliau dan mempunyai kes yang kukuh. Hari ini Zahid Hamidi kantoi lagi. Memang kurang cerdik Zahid Hamidi ini. Ikuti terus ulasan ini supaya Anda tahu apa yang Zahid kalah pagi ini, tewas teruk kali ini, dan apa yang Zahid kantoi hari ini. Tapi sebelum itu sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan satu lagi isu, yaitu PRU 15 hampir mustahil dilakukan pada tahun ini. Aku akan ulas tentang itu sebentar lagi. Saudara sekalian, memang kurang cerdik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini. Mula-mula Zahid mendakwa Barisan Nasional sanggup mereda banjir untuk berkempen sekiranya parlimen bubar akhir tahun ini. Begitu hebatnya semangat Zahid Hamidi untuk mahu menang, untuk mahu PRU, sehingga banjir pun sanggup direda. Dan yang aku tak boleh hadam, tak boleh pakai ialah betapa bahayanya kempen jentera PRU UMNO Barisan Nasional sekiranya sanggup meredah banjir yang begitu cukup bahaya itu. Kemudian, saudara-saudara sekalian, Tan Sri Anwar Musa pula memberi muka kepada Zahid dan mendakwa kenyataan Zahid disalah tafsir. Sehingga bukan Anwar yang kata tentang perkara ini, bukan Anwar Musa, tetapi ada seorang lagi ahli UMNO. Dia kata ungkapan sanggup meredam banjir itu seperti kata cinta. Tahu Anda apa maksud kata cinta? Kata cinta yang dia kata, karena cinta aku sanggup mereda banjir, aku sanggup mereda api dan lautan api. Maknanya kata orang itu, walaupun begitu dia kata, kalau ada api mustahillah dia nak reda, kata mereka. Iyalah kan, apa-apapun kau boleh nak kata apapun. Menurut Anwar Musa, maksud sebenar Zahid adalah Barisan Nasional sudah sedia bila-bila masa untuk hadapi PRU 15. Dan kenyataan sanggup meredah banjir hanyalah untuk menunjukkan tahap kesediaan Barisan Nasional. Baiklah, kita nak bersangka baik dan terima sajalah penjelasan Anwar Musa itu. Namun, yang menghairankan sehari selepas itu, saudara sekalian, Zahid mengingatkan pula rakyat bahwa pilihan raya umum 1999 diadakan pada bulan November. Tapi aku nak juga mengingatkan kepada Zahid, pilihan raya 1999 itu, adakah Anda masih ingat bahwa 17 kerusi Barisan Nasional UMNO telah merosot? Nak adakan lagi PRU selepas itu? Boleh. Tapi apakah kemungkinan bahwa tidak berulang lagi 17 kerusi itu berjaya diambil oleh pembangkang? Ini bermakna beliau benar-benar sanggup meredah banjir untuk berkempen dan setuju pilihan raya diadakan biarpun di musim tengkujuh. Ini mengingatkan dan menguatkan lagi keyakinan bahwa keperitan dan kesengsaraan hidup rakyat menjadi soal kedua dalam usaha terdesak Zahid Hamidi mengadakan PRU awal tanpa sebarang sebab munasabah. Hanya satu yang selalu dilaung-laungkan atau dua. Pertama, untuk mendapatkan kestabilan politik dan pentadbiran Malaysia kononnya. Yang kedua, untuk supaya yang dikata timingnya tepat. Timing tepat itu tidak kena mengena dengan rakyat. Itu tidak kena mengena dengan parti politik. Tapi yang dikata ketidakstabilan politik, aku tanya juga lah, apa yang menyebabkan ketidakstabilan politik ini? Siapa puncanya?
Siapa puncanya? Selalu disalahkan DAP, PH, Pakatan Harapan Keadilan dan sebagainya. Tapi bila aku pikir balik, langkah Sheraton itu siapa yang buat? Siapa yang terlibat di sana? Dan siapa yang menjadi sekutu dalam langkah Sheraton yang menjadi punca utama ketidakstabilan negara? Jadi aku pikir sekarang nih, nak cakap tentang ketidakstabilan negara itu sangat subjektif. Karena bila aku lihat sekarang ini, yang menyebabkan negara tidak stabil adalah mereka-mereka yang mau sangat PRU 15. Kena aku tengok, apabila ada MOU antara Ismail Sabri Yaakob dengan Pakatan Harapan yaitu pembangkang, keadaan ekonomi, keadaan politik Malaysia sebenarnya dalam keadaan yang stabil. Tapi biasalah, ada orang yang cucuk-cucuk Perdana Menteri, ada orang yang pergi provok-provok Perdana Menteri, akhirnya Perdana Menteri pun boleh hilang fokus dalam pentadbirannya. Saudara yang saya hormati sekalian, alasan Zahid berhubung perlunya pilihan raya awal sentiasa berubah-ubah. Dan perkara ini telah saya buktikan melalui terbitan ini, kata Regi Jesse Rataudin. Jadi memang pakar kantoikan diri sendiri Zahid ini. 6 bulan 4 alasan. 6 bulan 4 alasan bercangga Zahid Hamidi. Saudara yang dihormati sekalian, berikut merupakan alasan-alasan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung pilihan raya umum ke-15. Perhatikan sendiri bagaimana alasan dan motivasi Zahid untuk segerakan PRU 15 sentiasa berubah-ubah. Pada 11 Mac 2022, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu pilihan raya umum 15 diadakan selepas MOU bersama pembangkang tamat pada Julai, kerana faktor feel good Barisan Nasional akan menang yang kononnya dirasai rakyat. Pada 22 Ogos 2022, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta mana-mana pihak tidak menjadikan alasan bimbang Parlimen akan tergantung bagi menghalang PRU. Bermakna beliau setuju PRU diadakan sekalipun Barisan Nasional kalah. Ini bermakna Zahid tidak merasai faktor feel good dan tidak begitu yakin Barisan Nasional boleh menang, menandakan Zahid didorong oleh faktor lain apabila mendesak Parlimen dibubarkan. Pada 27 Ogos 2022, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa desakan untuk PRU 15 disegerakan bukan kerana beliau takut kepada hukuman kes rasuah yang dihadapinya, tetapi kerana mandat rakyat perlu dihormati dan ini adalah suara ahli parti, katanya. Namun pada 17 September, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika PRU 15 diadakan tahun ini. Mencadangkan beliau terdesak adakan PRU awal atas sebab selain yang dinyatakan sebelum ini. Pada 19 September, Zahid Hamidi terus mendesak supaya Parlimen dibubar secepat mungkin atas alasan musuh Barisan Nasional sedang memburukkan gabungan itu. Saudara yang dihormati, itulah dia isu yang paling hangat pagi ini apabila sekali lagi Zahid tewas kalah dengan diri sendiri apabila dengan begitu jayanya memang pakar kantoikan diri sendiri. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.